Mulakan pertemuan kita tuan-tuan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada minggu ni. Minggu lepas tak dapat sebab saya ada kelas lain yang saya ditugaskan untuk kongsikan dengan anak-anak Mahat Tahfiz. Alhamdulillah, minggu ni seperti mana yang kita rancang, kita dapat jumpa. Dan insyaAllah siri yang kedua ni saya nak memaklumkan kepada tuan-tuan perkongsian kita berkenaan dengan Okey, minggu lepas kita dah berkenalan dengan pembahagian bahasa Arab, ya, yang mana bahasa Arab tu terbagi kepada 3 bahagian. Isim, fi'il dan juga haraf. Isim, fi'il dan juga haraf, yang mana kita nak kenal perkataan tu isim. Pertama, perkataan-perkataan yang telah diletakkan dalam diagram warna pink A. Ini semua perkataan-perkataan isim belaka ni, ya. Baik. Jadi kalau perkataan tu dah ada dalam diagram kita warna pink A, bermakna perkataan isim. Yang kedua, kalau kita nak kenal perkataan tu isim, kita kena tengok salah satu daripada berapa tanda? Ada 5 tanda yang menunjukkan perkataan tu isim. Pertama, sebagai ulang kaji kita, perkataan yang pangkalnya ada alif lam. Yang pangkalnya ada alif lam. Contohnya al-ustaz. Okey, perkataan al-ustaz ini adalah isim ataupun kata nama. Apa tanda dia? Sebab ada alif lam. Kemudian perkataan yang hujungnya bertanwin. Ada 2 baris di hujung. Sama ada 2 baris atas, 2 baris depan, 2 baris bawah. Maka perkataan itu dikira sebagai isim. Contohnya mamnunin. Kenapa saya selalu ingat mamnun pun saya tak tahu. Hujungnya bertanwin. Mamnunin. Madrasatun. Contoh. Ada 2 tanda di hujung tu, tanwin. Bermakna perkataan ni isim. Okay, yang ketiganya yang nak menunjukkan bahawa perkataan itu isim ialah hujung perkataan tersebut berbaris bawah. Sama ada baris bawah 1 ataupun baris bawah bertanwin. Contoh, Allah Ta'ala sebut minas sama'i. As-sama'i. Ada baris bawah di hujung. Maka as-sama' ini dikira sebagai isim. Okey? Ataupun kita kata contoh yang lain. Misbahin. Misbahin. Hujungnya berbaris bawah. Maka ini adalah isim. Jadi andai kata perkataan misbah ini kita kata isim, apa tanda isim dia? Pertama, baris bawah di hujung. Yang keduanya bertanwin. So dia ada 2 tanda lah. Kebetulan ada 2 tanda sekaligus yang menunjukkan bahawa perkataan misbahin ini isim. Baik, tanda yang keempat. Yang keempat ni kita langkau dulu. Nanti kelas yang sebenar nanti kalau tuan-tuan masuk, kita akan cerita. Sebab cerita dia panjang sikit tuan-tuan. Ini perkataan yang bergabung. Ataupun dalam bahasa Melayu disebut dengan kata majmuk. Dalam ilmu bahasa Melayu disebutkan dengan kata majmuk. Pasar raya, hari raya, pasar malam, itu perkataan majmuk. Itu nanti kita bahaskanlah insya-Allah. Kemudian yang kelima yang menunjukkan perkataan itu isim apabila perkataan tersebut berada selepas huruf jar. Mana-mana perkataan yang berada selepas huruf jar, maka perkataan itu dikira sebagai isim. Huruf jar tu apa? Huruf jar kita kongsikan semula seperti dalam diagram yang pernah kita tunjukkan sebelum ini. Tuan-tuan boleh tengok kat sini. Haraf jar. Sekejap Kenapa tak keluar? Sekejap tuan-tuan. Sekejap. Oh ya. Betul. Saya salah tekan.
Haraf jar. Ya, sini dia tuan-tuan. Ini haraf jar. Ni. So, ini semua haraf jar yang kita dah bahaskan minggu lepas secara ringkas. Ada 9 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, contoh kita kata min. Min maknanya daripada. Ala maknanya atas. Bi dengan. Ila kepada. Fi dalam. Ka seperti. An daripada juga. Ataupun mengenai. Rubba ni kerap kali. Ataupun jarang sekali. Dia dua makna yang kontradik. Rubba boleh diterjemahkan dengan dua makna. Rubba bukan Rabbi. Rubba. Kerap kali ataupun jarang sekali. Li ataupun la. Boleh baca dengan la, boleh dibaca dengan li. Maknanya untuk ataupun bagi. Okey, ini haraf jar. Mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar ini, maka perkataan itu dikira sebagai isim. Contoh saya sebut li lah. Li ni haraf jar. So, perkataan yang berada selepas li dikira sebagai isim. Okey, tuan-tuan tengok sini saya tulis. Alhamdulillahi. Ni. Lillahi. Ada dua perkataan kat sini. Pertama li. Ini haraf jar. Kedua nama Allah. So, Allah ini dikira sebagai isim. Sebab apa kita kategorikan Allah, nama Allah ini sebagai isim? Kerana dia berada selepas huruf jar. Ini huruf jar. So, mana-mana perkataan yang berada selepas huruf jar, confirm dia tu isim. So, dia bukan fi'il ataupun dia bukan haraf. Jadi, kesimpulannya apa kita sebut? Saya padamkan ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Saya akan kongsikan rakaman ini dengan tuan-tuan. Baik. Kesimpulannya apa? Bahasa Arab ni terbahagi kepada 3 kategori. Saya sebut kategori. Pertama, isim. Yang tadi kita sebut tu, nak tahu isim ada berapa tanda? 5 tanda. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, fi'il. Ataupun kata kerja. Dan yang ketiga, haraf. Iaitu apa dia? Kata sendi. Okey? Kata sendi. Sama ada isim ataupun fi'il ataupun haraf. Baik. Haraf ni dah ada dalam diagram warna pink B. Saya kongsikan sekali lagi. Diagram warna pink B macam tadi, antaranya haraf jar. Ini semua dia haraf, tuan-tuan. Ada haraf jar, istinaf, akhawat. Ini insya-Allah kita akan perkenalkanlah satu persatu nanti. Kumpulan ataf apa maksud dia, kumpulan taukid apa maksud dia, dan juga perkataan-perkataan ni apa maksud dia. Anna, inna, qad, na, semua ni apa maksud dia, kita akan kongsikan. So, inilah kategori haraf sudah pun berada dalam ataupun telah pun dikumpulkan dalam diagram warna pink B. Okey, tuan-tuan. Jadi, kesempatan yang ada ni, kita akan ambil 2 ataupun 3 contoh daripada ayat Al-Quran. Kemudian kita akan teka makna untuk setiap perkataan. Teka makna tu tuan-tuan lah teka. Saya tulis je apa yang tuan-tuan rasa itu makna dia, tuan-tuan sebut je. Nanti kita tengok betul ke tidak kemudian. Lepas tu kita akan letakkan simbol. Simbol tu berdasarkan kepada kaedah pusat yang kita dah contohkan dalam pertemuan yang lepas. Kalau perkataan tersebut dah ada dalam diagram kita, kita tandakan pangkal. Kalau dah ada dalam diagram kita, warna pink A, pink B, kita tandakan pangkal. Ini kita namakan perkataan popular. Popular ni maksudnya dah dikumpulkan dalam diagram pink A, pink B. Kalau kita tandakan perkataan itu dengan tanda right, itu bermakna perkataan yang sudah dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. Ini kita namakan perkataan bahasa Melayu. Dipinjam. Kalau kita tandakan perkataan itu dengan tanda bintang macam ni, itu bermakna perkataan yang kita kata berulang. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Walaupun orang Melayu tak guna perkataan itu dalam percakapan kita, Maha Pengasih kita terjemahkan, Maha Penyayang kita terjemahkan. Tetapi kalau tak diterjemahkan pun, Ar-Rahman, Ar-Rahim
sudah diketahui maknanya. Itu kita namakan perkataan berulang. Maka kita tandakan dengan tanda bintang. Okey? Ketiga-tiga yang atas ni, 1, 2, 3 ini, kita anggap kita dah faham. Maksud dah faham tu maksudnya apa? Kita punya perkataan-perkataan tu bermakna sudah pun berada dalam kawalan kita. Kalau tanda bintang bermakna dah ada dalam kawalan kita, dalam diagram warna pink A, pink B. Kalau bahasa Melayu, memanglah dalam kawalan kita sebab dah masuk dalam minda kita dah, memori kita. Berulang pun sama juga, dah ada dalam simpanan memori kita. Jadi kalau perkataan itu kita tandakan dengan salah satu dengan tanda-tanda yang kita sebut ni, bermakna perkataan tu memang kita anggap kita dah faham. Walaupun mungkin kita tak faham lagi perkataan popular ataupun perkataan-perkataan yang ada dalam diagram kita tu, sebab banyak kan. Awal-awal ni tak faham, tapi bila kita belajar nanti, ulang jumpa, lama-lama kita akan simpan juga dalam memori tu. Dalam kita punya hafalan lah, insya-Allah, secara perlahan-lahan. Okey, so tiga-tiga tanda ni kalau kita letakkan dekat perkataan tersebut, kita anggap kita dah faham, settle. Hanya satu jenis tanda kalau kita letakkan dekat perkataan tu, bermakna perkataan tu terlalu asing bagi kita. Makna terlalu asing tu apa dia? Kita letakkan nota kaki. Nota kaki nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dan perkataan-perkataan yang terlalu asing dalam bahasa apa ni? Perkataan-perkataan yang terlalu asing bagi kita ni dalam Al-Quran sangat tidak banyak. Bukan sangat banyak, sangat tidak banyak. Jadi tuan-tuan jangan risau bila baca Quran ni, insya-Allah. Sama ada kategori dia popular ataupun kategori dia bahasa Melayu ataupun kategori dia berulang. Maknanya tuan-tuan tak payah nak tengok terjemahan dah. Yang kena tengok terjemahan tu mungkin tak banyak insya-Allah. Tapi tak banyak pun bila dah kumpul satu Quran jadi banyak balik lah kan. Tapi insya-Allah lah saya nak ajak tuan-tuan supaya kita jangan rasa Al-Quran ni terlalu jauh dengan kita. Mungkin baca Quran tak faham lah kan. Kadang-kadang ada orang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, untunglah Ustaz baca Quran, Ustaz faham." Saya kata tak lah, Tuan Haji baca Quran pun Tuan Haji boleh faham. Cuma sebab kita tak perhati betul-betul. Kalau kita perhati betul-betul, baca dengan perlahan-lahan kan, insya-Allah kita boleh teka makna. Okey, jadi lepas ni tuan-tuan, lepas ni mana pemadam? Okey, saya padam ni lepas ni saya nak ajak tuan-tuan ni buaya sekalian, kalau baca Quran, tuan-tuan kena letak step macam ni step. Arab kata maratib. Maratib ni martabat lah, martabat. Orang putih kata mungkin langkah lah ataupun step lah konon-konon nak cakap. Ni kita letak sebelum saya tulis tu, perkataan yang kita tak faham ni kita letakkan nota kaki. Okey, selesai yang ni. Ini untuk kita tandakan simbol-simbol ni pada perkataan ataupun setiap perkataan dalam Al-Quran. Okey. Step dari ni. Okey. Kalau kita baca Quran, saya punya pandangan lah tuan-tuan Saya tak tahulah ustaz lain. Berdasarkan pemerhatian saya dan juga perkongsian saya dengan ramai peserta bahasa Arab ni, akhirnya saya simpulkan beginilah. Tapi kena belajar jugalah. Kena belajar juga ni Tuan-tuan kita belajar, kena belajar jugalah ni Okey. Apa step dia? Pertama, tuan-tuan bila baca Quran, tuan-tuan teka makna setiap perkataan. Teka makna. Okey. Contoh, Alif Lam Mim. Teka makna Alif Lam Mim. Tu tak ada makna lah. Tu tuan-tuan dah tahu dah. Tak ada makna. Tu biar. Itu ahli tafsir pun tak tahu makna apa. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Okey, ayat kedua. Contoh kita baca Baqarah kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika. Apa makna zalika? Agak-agak lah. Contoh. Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Agak-agak. Jadi kita kata teka makna. Baik. Selepas kita teka makna, apa perlu kita buat?
Tapi ini kena belajar kaedah pusat lah. Kita tandakan simbol, tandakan perkataan tersebut dengan simbol. Nampak tak? Nampak tak? Alamak, kena ke kanan sikit Sekejap, saya adjust kamera. Okay. Tandakan setiap perkataan dengan simbol. Okey, yang ketiga, apa perlu kita buat? Yang ketiga ni memang kena belajar. Ini terpaksa lah, nak tak nak memang kena lah. Apa perlu kita buat? Kita kena i'rab. Bahasa Arab kata i'rab, bahasa Melayu kata cerakin. Apa maksud cerakin? Kita pecahkan. Perkataan ni isim ke, fi'il ke, haraf ke? Satu. Yang kedua, dia tu jadi apa? Ni kena belajar lah. Saya sebut awal-awal dia jadi mubtada ke? Mubtada ni permulaan ayat. Ataupun jadi khabar ke? Mubtada ni ilmu bahasa Melayu kata subjek. Khabar ni predikat. Ataupun predikat ke predikat. Dia jadi khabar ke? Jadi mubtada ke? Dia jadi subjek ke? Jadi predikat ke? Ataupun dia jadi fi'il madhi, past tense. Ataupun perkataan tu fi'il mudhari', present tense. Ataupun perkataan tu haraf jar, contoh kan. Jadi itu dipanggil dengan i'rab. Jadi step yang ketiga ni kita kena belajar sikit. Pelan-pelan. Dekat sini memang ambil masa sikit lah tuan-tuan Tapi tak apa. Pengalaman saya dengan orang yang kosong bahasa Arab, akhirnya dia dapat pergi secara perlahan-lahan. Dia kayuh pelan-pelan. Orang sekarang kata kayuh pelan-pelan. Dia tak payah nak gesa, nak sampai ke puncak gunung tu. Relax sudah lah. Sebab kita bukan duduk universiti nak belajar, ada peperiksaan, exam, apa semua tak ada. Relax sudah. Jadi kita boleh bincang, tanya ustaz, ni betul ke ustaz cakap ni? Kan? Saya belajar dulu. Contohlah kalau tuan-tuan ada maklumat lama kan. Itu step yang ketiga. Kita namakan step ketiga ni i'rab. I'rab. Macam mana i'rab? I'rab i'rab. Ataupun bahasa Melayu kata cerakin. Kita pecahkan satu-satu. Kita nak kata dia pelaku ke, fa'il ke, ataupun maf'ul ke. Itu semua kita akan belajar nanti slow-slow. Baik, selepas langkah yang ketiga kita i'rab, apa perlu kita buat? Selepas kita i'rab, apa perlu kita buat? Kita terjemah ikut i'rab. Terjemah ikut i'rab. Jadi i'rab ni penting. Nanti kita tengoklah Kita tengok. Bila kita punya i'rab tu betul, contoh zalikal kitab. Zalika, kita nak cerakin dia sebagai apa? Dia tu kata tunjuk. Dalam bahasa Melayu sebut kata tunjuk. Dan dia jadi subjek. Al-kitab dia isim dan dia jadi predikat. Jadi kita terjemah ni betul lah. Demikian itu, cara terjemahkan predikat ialah Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Jadi kalau kita punya i'rab betul, kita tahu perkataan tu subjek, kita tahu perkataan tu predikat, maka cara terjemahan kita pun akan betul. Tapi kalau langkah ketiga ni kita salah i'rab dia, salah cerakin dia, salah pecahkan dia, maka confirm cara terjemahan kita pun akan orang muda kata akan ke laut, dia kata akan jauh, dia akan lari makna dia. Walaupun kita tahu makna perkataan tu ni bahasa Melayu begini, tahu, tapi bila kita i'rab salah, susunan atur tu dia akan berlari. Contoh saya bagi telah memukul oleh Muhammad akan anjing. Contoh ini bukan kita ganas sangat ni. Contoh saja. Telah memukul oleh, ada oleh kat situ, Muhammad akan anjing. Dalam ayat tu, siapa yang pemukul dia? Pemukul dia Muhammad. Siapa yang kena pukul? Yang kena pukul anjing. Tapi kalau kita i'rab salah, kita akan terjemah pun salah. Contohnya, telah memukul akan Muhammad oleh anjing. Tengok.
Akan tu kita letak dekat Muhammad, oleh tu kita letak dekat anjing. Kita rasa macam betul, tapi disebabkan cara i'rab kita step yang ketiga ni salah, maka ayat tu pun jadi terbalik. Yang kena pukul ialah Muhammad, yang memukul ialah seekor anjing. Itu penting langkah ketiga ni. Ayat tu sama je, perkataan ada kat situ, memukul ada, Muhammad pun ada, anjing pun ada. Tapi bila i'rab kita salah, kita tak tahu siapa yang kena pukul, siapa yang memukul. Itu pentingnya i'rab. Dalam bahasa Arab, dekat situ dia main peranan besar. Okey, supaya kita punya terjemahan tu betul. Baik, step pertama tadi apa? Teka makna. Step kedua, tandakan simbol. Step ketiga, i'rab. Step keempat, kita terjemah ikut hasil cerakin kita. Hasil i'rab kita. Lepas step yang keempat, langkah yang terakhir kita buat apa? Kita terjemah ikut tafsir Al-Quran. Jadi bukalah tafsir bahasa Melayu kita tu. Apa terjemahan yang tepat? Barulah kita buat perbandingan. Betul tak kita punya terjemahan ikut i'rab kita tu dengan tafsir ataupun terjemahan tafsir yang sudah pun muktamad. Okey, langkah yang kelima, kita terjemah ikut tafsir. So inilah yang paling muktamad. Ini 1, 2, 3, 4 ini adalah orang kata apa, step ataupun langkah-langkah hasil pembelajaran kita. So rujukan dia apa dia? Rujukan yang terakhir ialah kitab tafsir. Kitab tafsir inilah menentukan kita punya apa nama ni, ilmu kita tu betul ke tidak, belajar je. Okey tuan-tuan ya. Sekarang ni apa yang kita nak buat? Masa kita tak banyak, saya pun ambil masa sikit je. Dalam 15 ke 20 minit, kalau cadangan tu macam 15-20 minit. Tapi bila bercakap ni dia tak sedar tuan-tuan, 1 jam pun boleh pergi ni. Okey, tuan-tuan kita nak buka Kalau tuan-tuan ada Al-Quran boleh buka, kalau tak ada tak apa. Saya ni main tembak ni. Saya nak ambil daripada okey. Siapa ada Al-Quran boleh try buka muka surat berapa ni? Muka surat, alamak, nak kata tua tak tua saya ni, tapi itulah. Tiga ke dua ni? 239. Sekejap. Allah. Surat 339 ke 229? 339, sorry. 339. Muka surat 339, ayat yang ke-85. Ayat yang ke-85. Okey, tak apa saya tulis. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan tafsir lagi. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan tafsir. Okey, tengok apa yang saya catatkan kat sini. Allah Ta'ala berfirman. Saya tulis kecil minta maaf sebab ayat yang panjang. Walladzina saya bacakan kat tuan-tuan Walladzina hajaru. Lagi saya nak minta tuan-tuan buka mic sekali lagi lah. Jangan sekarang. Walladzina hajaru fi lillahi summa qutilu au matu ni macam tak ada dengar ayat ni kan. La yarzuqannahum. Saya hujungkan sikit, bawahkan sikit. La yarzuqannahum. Allah la yarzuqannahumullah rizqan hasanan. Okey.
Wa inna allaha, okey, dia macam berhenti kat sini kan, boleh waqaf. Saya letak komah je lah kan. Wa inna allaha, tadi Ustaz kata Ustaz Quran mana ada komah. Saya tulis je nak beritahu kita boleh waqaf kat situ. Wa inna allaha la huwa khairur razikin. Khairu ar-raziqina. Okey tuan-tuan Baik. Ini la yarzuqannahu. Boleh tak tuan-tuan buka mic? Kita kongsikan sama-sama. Buka mic. Yang rasa tak ada gangguan lah. Kalau ada gangguan tu buka je. Silakan. Okey, dengar suara? Cuba bagi salam sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Saya ni bukan apa. Kalau mengajak tak ada suara ni rasa macam suara-suara aku mengajak tiang apa kan? Okey, syukran Tuan Haji. Syukran. Baik tuan-tuan Okey, kita teka makna dulu. Tengok apa kita punya langkah pertama, teka makna. Okey. Yang tuan-tuan biasalah wow ini makna apa? Dan. Ini kena jujur tuan-tuan jangan tengok terjemahan lagi. Sebab kita nak test kita punya setakat mana kita dah pernah dengar apa makna tu. Supaya kita tahu setakat mana memori kita ada maklumat tu. Okey, allazina. Orang-orang yang. Okey. Hajaru. Agak-agak apa? Biasa dengar perkataan hijrah? Okey lah. Cuma tak pernah ingat kan? Hajaru Okey, fi. Okey, dalam. Okey, mungkin apa kita dengar agak lah. Sabilillah tahu Jalan. Sabilillah tahulah. Sabil jalan Allah lah. Okey, thumma. Agak-agak apa makna dia? Kemudian. Okey, dia dah tahu ni macam dah belajar bahasa Arab ni. Jenuh ni. Okey, kutilu. Biasa dengar tak? Kita orang blur lagi ni. Okey, tak apa. Yang rasa tak tahu, tak apalah. Okey, au. Biasa dengar kalimah au? Belum lagi? Okey, nanti kita tanda. Selepas ni kita tanda. Matu. Agak-agak apa matu? Mati. Orang Melayu kata mati. Arab kata matu. Arab kata mata. Dalam pelbagai bentuk. Okey, nanti kita belajar insya-Allah. Ini nak bagi tahu ini mati. Okey, la yarzuqannahu, agak-agak apa makna dia? Ada tak? Agak-agak lah macam bentuk-bentuk bahasa Melayu ni. Ada rezeki kat sini, rizqan. Rezeki lah rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Allah tahulah mana Rizqan tahu Rezeki. Hasanan boleh agak lah mana dia. Sanad. Ya, baik. Wa dan inna bisa tahu mana dia inna. Okey, tak tahu tak apa. Allah la huwa. Tahu bisa dengar tak? La huwa. Boleh agak tak mana dia? Okey, tak apa. Tuan-tuan jangan risau semua perkataan yang tuan-tuan tak tahu ni buat masa ni dah ada dalam diagram warna pink A, pink B. Jangan takut. Tuan-tuan dapat belajar pink A, pink B, insya-Allah tuan-tuan boleh tembak dah makna dia. Okey, khairu. Baik. Baiklah kan, baik. Kan? Nama ada nama Khairul kan? Khairul. Ar-Raziqin samalah. Ar-Raziqin. Okey, cuma dekat sini dia sebut dalam bentuk rizqan, dekat sini dia sebut dalam bentuk ar-raziqin. Okey, kalau dia ada sedikit perubahan cara sebut tu, bermakna ada sedikit perubahan dari sudut pemaknaan, cara nak maknakan dia. Itu semua kita akan belajar. Jangan takut tuan-tuan, pelan-pelan. Cuma perlukan kesabaran tuan-tuan saja. Saya insya-Allah saya boleh sabar. Insya-Allah. Tapi tuan-tuan ni, saya bukan apa. Saya dia rasa macam nak mendaki bukit tinggi. Tinggi Ustaz. Saya berhenti dulu. Jadi saya nak kalau tuan-tuan Lembab. Allah tak ada insya-Allah. Saya pun akan pelan-pelan lah bimbing tuan-tuan sama-sama. Saya pun belajar dengan tuan-tuan ni.
Saya belajar pengalaman tuan-tuan. Sebab saya ni pun bukanlah kata tua sangat, muda lagi tuan-tuan. Jadi saya belajar dengan tuan-tuan dari sudut pengalaman. Tuan-tuan ambil manfaat apa yang ada sikit lah kat saya. Okey, tak apa, selesai kat situ. Kita dah teka-teka makna, kita tembak-tembak sikit. Lepas tu kita pergi kepada langkah yang kedua. Apa perlu kita buat? Kita tandakan simbol. Simbol ni berdasarkan kepada apa yang kita letak kat sini. Okey, andai kata kita letak pangkah, bermakna perkataan tu dah popular. Maksud popular tu dah ada dalam diagram ping A ataupun ping B kita. Okey, kalau kita tanda right, bermakna bahasa Melayu. Contoh macam ni lah, rezeki ni bahasa Melayu lah. Okey, kalau kita tandakan bintang, bermakna perkataan tu berulang. Maknanya, berulang ni dia depend kepada orang yang kita sebut itu, orang yang kerap baca Quran, dia tahu, macam biasa dengar Ustaz. Kan? Itu bergantung kepada sejauh mana kita bergaul ataupun kita membaca Al-Quran. Kemudian, nota kaki. Nota kaki ni memang kita kata ini, kadang-kadang Ustaz pun tak tahu perkataan tu makna apa. Itu makna perkataan yang sangat susah, sangat sukar untuk ataupun jarang-jarang kita dengar. Okey tuan-tuan. Kita tanda dulu Okey, masa kita tak banyak. Wow, saya nak tanda dengan popular sebab dah ada dalam diagram. Jadi saya tunjukkan pada tuan-tuan. Alladzina, tanda pun pangkah juga sebab dah ada dalam diagram. Banyak. Hajaru ni bahasa Melayu sebab hijrah. Okey, cuma cara sebut dia sikit beza. Itu kita kena main sikit lah. Itu saya boleh bimbing tuan-tuan insyaAllah. Fi dah ada dalam diagram. So jangan takut. Sabil berulang Ini perkataan ulang. Sebut sabilillah. Kalau orang Melayu tak tahu makna sabilillah tuan-tuan, so hantar dia balik tempat lain lah. Jadi kita memang dah tahu. Walaupun ni bahasa Arab tapi kita dah tahu dah makna dia. Sabil. Okey. Allah lah. Summa dah ada dalam diagram. Putilu. Putilu ni okey. Andai tuan-tuan tak tahu. Andai kata tak tahulah. Kita letak nota kaki nombor 1. Maknanya perkataan pertama yang kita memang tak tahu makna dia. Andai katalah, tapi setengah orang dia dah tahu dah. Tak apalah. Okey, au. Au ni dah ada dalam diagram. Matu ni bahasa Melayu. Mati. Mati. Okey, ini kita kena pecahkan sikit. Ini perlukan kepada bantuan. Cuma, bantuan yang saya bagikan ni, saya nak beritahu tuan-tuan, untuk awal-awal kelas memanglah saya akan bantu. Tapi dah lama-lama tu, tuan-tuan sendiri dah boleh agak dah. Okey? InsyaAllah. Lam satu. Kemudian mana lagi? Ni 2, nun 3, kemudian hum. Okey, saya pecahkan pertama lam. Kedua yarzuqa. Ketiga nun yang syaddah tu. Kan bacanya la yarzuqannahum kan? Nun yang ada syaddah tu. Kemudian hum. So ada berapa perkataan? 1, 2, 3, 4 perkataan. Baik, lam ni dah ada dalam diagram. Saya tandakan popular. Yarzuqu ni saya kata bahasa Melayu, rezeki. Cuma cara sebut dia tu ada yarzuqu kan. Tu tukar tu tak apa, nanti kita bimbing lah. Kemudian nun syaddah ni dah ada dalam diagram. Hum dah ada dalam diagram. Tengok, 4 perkataan. Keempat-empat ni dalam kawalan kita. Dalam kawalan kita. 3 dalam diagram. 1 bahasa Melayu. Okey. Allah ini bahasa Melayu. Rezeki bahasa Melayu. Hasanan ini saya letak berulang. Nama orang Hasan. Pak Hasan tu Hasan. Baik maksud dia. Kan? Kadang-kadang ustaz kita dulu kan, ustaz kita ataupun sekarang dekat kat masjid kan, dalam kuliah-kuliah maghrib kita dengar ustaz kata ahsantum, ustaz kita sebut. Maksudnya kamu bagus, dia kata. Ni Hasan dah tu. Cucu Nabi pun nama Hasan. Jadi kita tahu Hasan maknanya bagus. Baik, kemudian waw. Waw ini popular dah dalam diagram. Inna dah ada dalam diagram kita. Allah bahasa Melayu. Okey, lahua ni ini kita pecahkanlah. Pertama lam, keduanya huwa. Okey, lam dah dalam diagram, huwa pun dah ada dalam diagram. Ya salam. Khairu, ini saya letak berulang boleh tak tuan-tuan? Kalimat berulang kan? Khairul, nama orang kan Khairul kan? Khairul itu sama lah tu.
Kadang-kadang nama Khairul, kadang-kadang nama Khairil, tapi perkataan tu sama je. Cuma dia baca baris depan ataupun baris bawah je. Okey, cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, perkataan yang berulang ni, yang kita tanda bintang ni, 1, 2, 3, cuma kadang-kadang tu, kita kata kita boleh agak makna dia. Cuma kurang tepat kadang-kadang tu. Itu tak apalah, kita bantu dengan tengok kamus lah. Apa terjemahan yang lebih tepat dia. Okey, tak apa. Kemudian Ar-Raziqin. Ar-Raziqin ni rezeki juga, bahasa Melayu. Cuma cara sebut berbeza. Tengok dekat sini Ar-Raziqin. Dekat sini sebut rezeki, betul-betul nampak macam bahasa Melayu. Dekat sini cara sebut dia Yarzuqu. Tapi kesimpulan dia semua bawa makna rezeki belaka. Cuma bila sebut Yarzuqu, cara terjemah dia lain sikit. Kita sebut rezeki, cara terjemah dia pun lain sikit. Kita sebut Ar-Raziqin, cara terjemahan dia lain sikit. Itu kita perlukan kepada sedikit pelajaran. Itu dah ada dalam diagram warna kuning, tuan-tuan. Dah ada dalam diagram warna kuning. Itu pun nanti kita semak lah pelan-pelan. Warna kuning ni saya terus terang bagi tahu dia lambat sikit lah kalau kita masuk kelas. Memang kita masuk bulan yang keempat, baru kita akan terjah, mengembara dekat diagram warna kuning. Untuk awal-awal kita masuk warna pink A, pink B. Pink A, pink B, pink A, pink B. Sampai tuan-tuan dah nak muntah, baru kita masuk diagram kuning pula. Okey, tuan, selesai. Baik, kalimat-kalimat ni yang kita dah tanda ni, majoritinya, tuan-tuan nampak dekat skrin kita ni, majoritinya bertanda pangkah. Bermakna perkataan yang dah ada dalam diagram. Itu memang kita pegang diagram ni, bak kata Ustaz Rusdi, rebus diagram ni, tuan-tuan faham tu Al-Quran. Rebus dan minum. Minum air. Tapi tak adalah macam tu. Kita belajar. Dan kita kenal perkataan ni dengan makna-makna dia. Lepas tu insya-Allah tuan-tuan baca Quran pelan-pelan, tuan-tuan dah boleh agak makna dia. Cuma nak muktamad, pergi langkah terakhir lah. Tengok tafsir lah. Okey, apa? Pertama, kita jumpa waw. Waw ni dah ada dalam diagram. Kita nak kategorikan dia dulu. Pertama, apa perlu kita buat? Ni banyak step ni. Banyak step. Kita tandakan simbol, kemudian kita nak i'rab. Ni step yang ketiga, kita nak i'rab. Ni i'rab ni carakin lah. Kita nak pecahkan. Kita pecahkan, kita ikut kategori. Kita nak i'rab ni, kita ikut kategori. Sama ada di kategori isim, ataupun kategori fi'il, ataupun kategori haraf. 3 kategori je. Okey. So perkataan ni saya nak tandakan dia warna biru. Perkataan ni dah ada dalam diagram, kita kategorikan dia. Ini tak apalah, tuan-tuan tak belajar lagi, jadi saya bantulah kat sini. Step yang ketiga ni saya bantu dulu. Waw ini waw dalam kumpulan ataf. Kata sendiri. Ataf. Dalam diagram warna pink B. Saya kongsikan skrin dengan tuan. Saya kongsikan skrin ya sekejap. Ini dia. Istiqnaf. Tengok kat sini. Dia ada istinaf, ada huruf waw. Ataf pun ada huruf waw kan? Okey. So dekat sini waw, dekat sini waw ataf saya sebut waw ataf. Tak apalah. Baik, terjemahannya dan. Andai kata tuan-tuan sebut dia waw istinaf pun sebenarnya tak ada masalah. Waw istinaf ni. Waw istinaf pun tak ada masalah. Sebab istinaf pun terjemahkan dia dan juga. Cuma tambah sikit dan bermula. Itu je. Tambah bermula kat situ. Untuk waw istinaf. Okey, tak apa. Kita pakailah ataf dulu nah. Makna dia pun dan juga. Okey, alladzina. Ini dalam kumpulan isim mausul. Dah ada dekat diagram kita warna pink A. Mana pink A? Sekejap. Ni pink A ni. Alladzina. Alladzina Ini dekat kumpulan isim mausul. Membawa makna yang. Alladzina, orang-orang yang. Okey. Terjemahnya orang ramai orang-orang yang. Okey. Hajaru maknanya hijrah.
Ini melibatkan perkataan fi'il. Perkataan fi'il. Ini saya tak ada ambil gambar lah. Sebab dia ada dekat fi'il. Dekat sini. Ini saya tak boleh nak share screen. Saya boleh tunjuk je. Ada dekat sini ya. Ni. Okey, fi'il. Fi'il apa ni? Ini fi'il madhi. Orang Arab kata fi'il madhi. Orang putih kata past tense. Telah berhijrah. Cara terjemah dia telah. Sebab dia past tense kan? Berhijrah. Ni bahasa Melayu ni pada asal dia. Fi. Fi ni kita tanda dia dengan tanda popular. Dah ada dalam diagram kita. Saya kongsikan skrin. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Lalu atau Dekat ini dia fi. Dekat haraf jar. Ni haraf jar fi. Makna dia dalam. Ataupun pada pun boleh, dalam pun boleh. Okey. Kita terjemahkan pada lah, senang. Okey, dia dalam kumpulan haraf jar. Okey, dalam kumpulan haraf jar, makna dia pada. Sabil. Sabil kategorinya apa? Isim ke fi'il ke haraf? Dia kategorinya isim. Apa tanda kata perkataan ni isim? Dia berada selepas haraf jar. Tanda yang ke berapa tadi tu? Tanda yang kelima yang kita dah kongsikan tadi. Tanda yang kelima. Yang menunjukkan perkataan tu isim apa dia? Dia berada selepas haraf jar. Ini sabil. Sabil berada selepas ya. Dia berada selepas haraf jar bermakna dia isim. Okey. Apa makna sabil? Bahasa Melayu kata jalan. Tapi sabilillah dah faham dah. Okey, Allah lah. Allah ni nak kategorikan apa? Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim lah kata nama. Bukan fi'il pula kan? Dia kata nama. Ataupun bahasa Arab kata isim. Apa tanda kata Allah ni isim? Hujungnya baris Bawah. Sabil pun boleh juga. Apa tanda kata dia isim? Dia hujungnya baris bawah. Dan dia berada selepas haraf jar. So ada dua tanda yang menunjukkan kata sabil ni isim. Pertama, hujungnya baris bawah. Kedua, dia berada selepas haraf jar. Allah, apa tanda kata dia isim? Hujungnya baris bawah. Dan dalam kalimat ni, Allah ni ada alif lam. Itu semua 5 tanda tu pelan-pelan kita pergi nanti. Lama-lama tuan-tuan akan ingat insya-Allah. Okey, thumma. Thumma kategorinya apa? Haraf. Saya tulis kalau haraf tu saya tulis ish je. Haraf. Dia bukan isim, dia bukan fi'il, tapi dia kata sendi ataupun haraf. Dalam kumpulan mana tu? Tengok thumma dekat kumpulan mana? Tuan-tuan saya kongsikan skrin. Dia berada dalam kumpulan haraf ataf. Masya-Allah. Ataf. Makna dia apa dia? Makna dia kemudian. Ini semua perkataan ni waw, summa, au, fa, semua ni semua nanti bila kita belajar kita akan terjemahkan kepada tuan-tuan. Lama kelamaan tuan-tuan akan ingat dengan sendirinya sebab kita sentiasa berulang perkataan tu. Akan jumpa je setiap kali kita praktis, kita akan jumpa perkataan daripada haraf ataf ataupun haraf jar ataupun yang lain-lain kumpulan lah. Okey, summa maknanya kemudian. Okey, ish dekat sini apa dia? Ish haraf apa ni? Haraf ataf tadi kan? Haraf ataf Okey. Qutilu. Ni qutilu ni sebab kita dah sepakat tadi tak tahu makna. Maka kita kena tengok terjemahan dia. Qutilu maknanya dibunuh. Macam mana Ustaz tahu? Sebab Ustaz dah tengok dah tadi. Dibunuh Dibunuh. Okey. Nanti kita akan belajar. Kunci. Okey, maknanya dibunuh. Ini perkataan ni kategorinya fi'il tuan-tuan. Kategorinya fi'il. Fi'il saya tulis F saja. Fi'il madhi, past tense. Dibunuh. Au ini dah ada dalam diagram kita. Dah ada dalam diagram kita warna pink B. Dalam kumpulan, tengok sini saya sharekan skrin. Dia berada dalam kumpulan ataf. Tengok ni, au. Ada au. Atau. Orang putih kata apa atau?
Orang Arab kata au. Siapa tiru siapa ni? Orang putih tiru orang Arab ke Arab tiru orang putih? Mana satu dah. Okey, au ini haraf ataf. Maknanya atau. Matu. Matu, mati. Mati. Kategori perkataan matu ni kategorinya sama ada isim, fi'il ataupun haraf. Dia adalah perkataan yang dikategorikan sebagai fi'il. Fi'il madhi, past tense ya, past tense. Telah mati. Okey, kemudian la yarzuqannahum. Untuk sini ada 4 perkataan. La yarzuqa, na dan juga hum. Kita kategorikan lam ini, lam kategorinya haraf. Kategorinya haraf. Haraf apa tu Ustaz? Saya kongsikan skrin lagi. Tengok haraf apa? Dia dah ada dalam diagram kita. Dia ada dekat, tengok dekat jar pun ada lam. Betul? Dekat taukid pun ada lam. Dekat jazam, tengok kumpulan jazam pun ada lam. Dekat nasab, kumpulan nasab pun ada lam. Mana satu? Dia duduk dalam kumpulan mana ni? Okey, saya bantu tuan-tuan sebab kita belajar lagi. Dia dekat dalam kumpulan haraf taukid. Lam taukid. Apa maksud taukid? Taukid maknanya penegasan. Taukid maknanya penegasan ataupun pengukuhan. Lam taukid, lam dalam kumpulan taukid diterjemahkan dengan makna pasti. Ataupun benar-benar. Pasti ataupun benar-benar. Okey, ini namanya haraf ataupun kategorinya haraf taukid. Terjemahannya pasti ataupun benar-benar. Orang Melayu kata, orang sekarang kata betul-betul dia kata. Okey, yarzuqa. Yarzuqa ni merezekikan. Merezekikan ataupun memberi rezeki. Merezekikan. Okey, kalimat yarzuqu ni dia kategorinya fi'il mudhari'. Mudhari' maksudnya present tense. Okey? Na dekat sini, na apa ni? Na kategorinya haraf, dah ada dalam diagram kita. Kumpulan mana? Kumpulan mana tuan-tuan? Dalam kumpulan taukid. Cuba tengok kumpulan taukid. Ada tak na yang bertanda syaddah tu? Ada na yang bertanda syaddah. Ini dipanggil taukid. Haraf taukid. Apa makna dia? Penegasan juga. Taukid maknanya penegasan. Na kat situ pasti, benar-benar. Begitulah kita tambahkan makna dia benar. Mengukuhkan. Okey, kemudian kita jumpa home. Home dekat sini dia kategorinya isim. Dia bukan fi'il, dia bukan haraf. Kategorinya isim, tapi kita dah tanda dengan tanda pangkah ni. Popular. Bermakna dah ada dalam diagram kita. Tuan-tuan tengok dekat diagram warna pink A. Tengok dekat pink A. Ada dekat kumpulan dhamir muttasil. Kumpulan dhamir. Dhamir maknanya kata ganti nama diri. Dhamir ni maknanya kata ganti nama. Muttasil maknanya melekat. Muttasil maknanya bersambung ataupun melekat. Okey, home dekat sini. Ini dhamir muttasil ni. Home ni, nampak tak home ni? Titik ada home. Maknanya dia melekat dengan perkataan tertentu. So dekat sini dia melekat dengan kalimat yarzuqanna. Hum. Maka dia berada dalam kumpulan dhamir muttasil. Apa makna hum? Nanti kita belajar. Maknanya mereka. Okey, Allah lah. Kategorinya isim. Allah kategorinya isim. Okey, rizqan. Apa makna rizqan? Rezeki lah. Okey, kategorinya apa? Kategorinya isim juga. Apa tanda kata di isim? Ada tanwin di hujung. Ada tanwin di hujung. Rezeki. Hasanan. Hasanan. Apa kategorinya? Isim juga. Apa tanda di isim? Ada tanwin di hujung.
Okey? Ada tanwin di hujung. Apa makna hasanah ni? Makna dia yang betul, baik. Baik. Okey, wa. Ini macam tadi juga, ataf. Ataf. Maknanya dan. Ini kumpulan apa? Haraf. Kategorinya haraf, kumpulannya ataf. Macam tadi juga, dah dalam diagram kita. Tengok ataf, berapa kali ulang dah ataf tu. Dah banyak kali ulang dah. Ataf, ataf, ataf. Kat sini. Cuba tengok ni. Wow. Ataf ya. Okey, maknanya dan. Inna. Inna kategorinya haraf juga. Kumpulannya mana? Tengok kumpulan dia. Kumpulan taukid. Kumpulan taukid. Okey. Makna dia apa? Sesungguh. Makna inna sesungguhnya. Allah. Allah pun dah jumpa banyak kali dah. Kategorinya isim. Tanda dia ada alif lam. La huwa. Lam kat sini. Lam apa ni? Lam kategorinya apa? Haraf. Dalam kumpulan mana? Tengok dekat kumpulan taukid juga ni. Nampak tak taukid lam ni? Maknanya pasti. Kategorinya haraf, kumpulannya taukid. Kemudian huwa. Huwa dah dalam diagram kita. Apa kategorinya? Kategorinya isim. Tengok sini tuan-tuan. Kategorinya isim dalam kumpulan dhamir munfasil. Dhamir kata ganti nama, munfasil terpisah. Tengok dia duduk seorang-seorang dia. Tanpa ada titik-titik macam ni. Kalau ada titik-titik maknanya dia melekat ataupun dia bersambung. Tapi dia duduk seketul. Huwa maknanya munfasil. Okey? Dhamir munfasil. Saya tulis di dhamir M-U-N. Maksudnya munfasil. Apa makna huwa? Maknanya dia. Dia. Okey? Huwa maknanya dia. Khairu. Okey, khairu ni tuan-tuan, kategorinya isim. Terjemahnya sebaik-baik. Khairul kan? Kalau orang nama Khairul maknanya sebaik-baiklah. Orang yang terbaik. Okey. Seterusnya Ar-Raziqin. Ar-Raziqin bahasa Melayu Rezeki. pemberi rezeki. Terjemahnya pemberi rezeki. Tengok rezeki juga. Cuma cara terjemah dia kita tambah makna pemberi. Tengok kat sini kita terjemah caranya pemberi. Kalau dekat sini, sorry sekejap saya stop share. Kalau dekat yarzuku kita terjemahkan dia merezekikan. Tu beza dia tu. Kalau rizqan, rezeki saja. Terjemah dia rezeki saja. Okey, itu cara dia. Dia sedikit berbeza lah antara cara sebut, maka tukarlah cara terjemah. Okey tuan-tuan, selesai. Kita dah i'rab semua ni. Ini cara i'rab yang ringkas lah. Ar-Raziqin ni isim Isim, sorry. Isim. Baik, apa tanda isim dia? Ada alif lam kat situ. Baik tuan-tuan, bila kita dah siap i'rab, kita dah berkenalan bahawa dia ni apa dia? Haraf ataf. Tahu dia fi'il madhi, maka terjemahan dia kita kena terjemah ikut i'rab kita. Ikut cerakit kita. Itu step yang keempat. Terjemah ikut i'rab. Baik, saya terjemahkan untuk tuan-tuan mengikut hasil i'rab kita. Okey, wow, dan alladzina, orang-orang yang. Okey. Hajaru, ni fi'il madhi past tense, telah berhijrah. Sebab ada, kenapa ada telah tu? Sebab dia past tense, fi'il madhi. Telah berhijrah. Fi, pada. Sabilillah, jalan Allah. Summa, kemudian. Qutilu, ini fi'il madhi ni. Telah. Dibunuh. Telah dibunuh. Ini fi'il madhi past tense. Ataupun matu, dia mati. Ataupun mereka mati. Okey? La yarzuqannahum, pasti merezekikan
kepada mereka ataupun akan mereka Allah, oleh Allah. Okey. Rizqan, rezeki, Rezeki. hasanan, baik. Okey, rezeki yang baiklah maksudnya. Okey. Wa, dan inna, sesungguhnya Allah, lahua, pasti ataupun benar-benar, huwa, dia tu siapa? Allah lah. Khairu, sebaik-baik, ar-raziqin, pemberi rezeki. Jadi bila kita i'rab dia betul, maka cara terjemahan kita pun betul. Bila kita i'rab dia betul, kita tahu beza. Bagaimana nak menterjemahkan yarzuqu, bagaimana nak menterjemahkan rizqan, bagaimana nak menterjemahkan ar-raziqin. Itu bergantung kepada cara i'rab kita. Okey, itu terjemahan secara lafziyah ataupun terjemahan ikut i'rab. Sekarang ni kita pergi yang terakhir, kita terjemah ikut tafsir. Terjemah ikut tafsir, siapa ada kitab tafsir bahasa Melayu? Puan Safiah ada? Ada, insyaAllah. Cuba baca makna ayat yang ke berapa ni? Ya, muka surat berapa tadi Ustaz? Muka surat 339, betul tak ni? Tadi saya cari tak ada 339. Ayat ke berapa? Ayat 58. 58. Jumpa tak? Surah Ali Imran. Ada. Okey. Sila baca terjemahan tafsir. Itu yang tafsir ni muktamad silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, iaitu syurga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tengok tuan-tuan. Selesai. Jadi terjemahan kita tak lari jauh lah dengan tafsir. Sebab tafsir tu dia terjemah secara bahasa mudah, bahasa ustaz saya, dia kata terjemahan longgok lah. Berdasarkan apa yang dia dapat tu, dia terjemah supaya dia buat ayat lain lah supaya kita mudah faham. Jadi maknanya kita punya step belajar kita tu macam tu. Kita kenal dia, tanda dia, begitu. Akhirnya kita dapat faham apa makna Al-Quran. Untuk lebih muktamad, kita kena tengok tafsir lah. Okey. Jadi tengok tafsir kita tu kat mana yang paling penting sekali tuan-tuan. Yang paling penting bila kita tengok tafsir, kita nak kembalikan dhamir ni, kata ganti nama ni, dia ni siapa? Dia ni Allah, bukanlah manusia. Itulah pentingnya melihat kepada tafsir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf, saya minta maaf sekali lagi. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa pada tahun hadapan. Tahun depan dah lama, tahun depan tu. Tak ada soalan ke? Ada. Silakan, siapa nak tanya? Sorry, siapa nak tanya? Silakan. Bismillah. Ustaz, Ya. khairu tu Ustaz kata isim Okey. dia isim kategori yang nombor 4 ke? Ya, betul. Dia isim. Tanda isim dia nombor 4 saya kongsi. Terima kasih Puan. Kejap Puan Nur Aini. Puan Nur Aini. Dia dah mantap dah tu. Nur Aini. Ya. Saya. Okey, tengok sini. Pasal dia baris bawah, baris tanwin tu baris depan kan. Tu dah tunggu ada tanya ke tidak. Okey, baik. Terima kasih. Ini ada 5 tanda isim. Pertama, alif lam kita sebut tadi kan. Yang kedua, tanwin di hujung. Yang ketiga, hujungnya baris bawah. Kan? Yang keempat ni, yang kita skip tadi ni, yang kita langkau tadi ni. Khairu tu, dia isim. Apa tanda kata khairu tu isim? Tanda dia mudhaf. Apa itu mudhaf? Ini yang kita kena belajar nanti ni. Mudhaf maksudnya bersandar. Apa tanda kata dia bersandar? Pangkalnya tiada alif lam, hujungnya tiada tanwin. Itu maksud mudhaf. Jadi khairu dekat sini tuan-tuan. Khairu ni tanda kata dia isim, pangkalnya tiada alif lam, hujungnya tiada tanwin. Sebab bahasa Arab ni tuan-tuan,
kalau perkataan tu isim, dia kena buat dua pilihan. Sama ada pangkal dia letak alif lam. Kalau tak letak alif lam, mesti ada tanwin di hujung. Okey, sama ada pangkalnya ada alif lam ataupun hujungnya ada tanwin. Andai kata tuan-tuan buang alif lam di pangkal dia, tuan-tuan kena letak tanwin dekat ujung dia. Kalau tuan-tuan tak nak letak tanwin dekat ujung, tuan-tuan kena letak alif lam dekat pangkal dia. Tapi kalau tuan-tuan buang dua-dua sekali, alif lam pun buang, tanwin pun buang, bermakna dia nak bersandar. Itulah istilah mudhaf namanya. Yang nombor 4 tadi tu. Okey. Kita akan belajarlah insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Mohon maaf sekali lagi kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa-apa komunikasi kita bincang dalam grup yang ada ya. Yang mana grup. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Puan Ani.